Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni kita nak berkongsi dengan korang satu lagi kes yang agak popular juga sebenarnya. Biasalah kita kalau nak kupas kes-kes ni macam acak akan more to kes dalam Malaysia kan. Kes ni berlaku dekat area Negeri Sembilan. Baru jugalah, tak adalah lama sangat kan. Just benda ni jadi bualan hangat lah buat seketika ketika benda ni viral di social media dan sebagainya. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan cerita dengan korang. Korang jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Roll it. Okay guys, untuk kes yang Acak akan cakap kejap lagi ni, dia berkaitan dengan sebuah keluarga yang melibatkan 4 orang lah keseluruhannya. Yang di mana untuk this one, I decide to not mentioning any name about the suspect, mangsa, saksi dan sebagainya. Kita hanya menggunakan kata ganti nama diri lah. Macam suspek, mangsa, adik perempuan, atuk, nenek, ayah dan sebagainya. Alright. Cuma apa yang kita boleh bagi info kat sini, suspek merupakan seorang graduan UiTM Skudai Johor dalam bidang perakaunan. Dan suspek juga pernah bekerja di sebuah bank yang terkemuka jugalah dekat Malaysia ni sebelum kejadian ini berlaku. Dan banyak sebenarnya yang berlaku kepada suspek. And menurut data juga kita tak dapat jumpa pekerjaan pada ketika itu, ketika kes ini berlaku, adakah dia masih lagi bekerja di bank ataupun sebaliknya. Tapi apa yang kita orang sure, yang dia dan juga keluarga tidak tinggal bersama. Itu adalah serba sedikit lah info yang korang kena take note about suspect. Macam Acak cakap tadi lah, kita not mentioning any name. So guys, for now kita nak jump into kronologi kejadian lah. Kita nak bercerita dengan korang apa yang terjadi pada waktu itu. Okay guys, kes ini berlaku pada tahun 2010, tanggal 4 Januari. Difahamkan pada hari tersebut, adik perempuan kepada suspek pada waktu itu telah pun pulang daripada sekolah dengan berjalan kaki kerana dia tak dijemput seperti biasanya oleh ayahnya ketika itu. So dia ni pelik lah. Biasanya bapak dia ni tak pernah lewat. Kalau lewat pun tak adalah lewat sangat sampai dia ni terpaksa nak berjalan balik ke rumah. So dia tak ada fikir banyak, mungkin ayah dia busy dan sebagainya. Dia pun mengambil keputusan untuk jalan balik ke rumah. Okay guys, setibanya dia di rumah, biasanya si Mariam ni akan disahut ataupun disambut oleh kakak dia. So waktu tu dia sampai-sampai je dekat rumah, dia bagi salam lah, Assalamualaikum, tapi tak dijawab. Dan benda ni juga janggal kepada dia, sebab dia kata rumah dia ni biasanya meriah. Dia balik mesti ada orang sambut, memandangkan dia dengan kakak dia rapat. Tapi pada hari tersebut guys, dia kata langsung tak ada sahutan daripada kakaknya khusus. Okay, so waktu tu dia macam pelik, tapi yelah tak fikir banyak lah. Dia pun masuk ke dalam rumah, and sampai je dia buka pintu rumah, dia masuk ke arah ruang tamu, dia terkejut dengan keadaan rumahnya sendiri yang ketika itu dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan darah dekat situ. So guys, bila dia tengok keadaan rumah dia dah dipenuhi dengan darah, of course lah dia panik kan. So dia pun pergi ke depan sikit untuk melihat apa yang terjadi. Tapi apa yang dia nampak guys, dia kata waktu tu apa yang dia nampak hanyalah badan akak dia yang dah pun terbaring dengan sebilah pisau yang telah pun tercacak di bahagian dada kakaknya. Dan dalam keadaan cemas dan takut, Mariam terus berlari ke rumah datuknya yang tak jauh daripada situ untuk minta bantuan lah. Yelah, dah tengok kan akaknya dah terbaring macam tu, of course lah, siapa je tak panik dalam keadaan macam tu kan. So dia pun berlari ke rumah atuk dia pun bagi salam, and dia nak minta tolong lah. Dia kata waktu tu sampai-sampai kat rumah atuk dia sekali lagi terkejut guys. Sebab apa? Apa yang dia lihat pada waktu itu lagi dahsyat daripada apa yang dilihat sebelum ni. Kerana apa? Apa yang dilihat pada waktu itu adalah ada beberapa jasad yang sedang terbaring bergelimpangan di lantai rumah atuknya. Dan jasad tersebut adalah datuknya sendiri, nenek dia dan juga bapa dia yang tak ambil dia balik daripada sekolah tadi itulah. And yang paling mengerikan guys, keadaan mayat ketiga-tiga mangsa ni lah pada waktu itu. And menurut dia juga, dia kata waktu tu dia tak nampak sangat lah apa benda yang terjadi sebab dalam keadaan cemas. Dan of course lah kan, kita
macam mana, trauma kan, of course. And apa yang kita faham, menurut info yang kita dapat, keadaan atuk dan neneknya pada waktu itu, kedua-duanya putus pergelangan tangan, kiri dan juga kanan, manakala bapanya dijumpai dalam keadaan tidak berkepala. So guys, bila dia nampak keadaan macam tu, apa je lagi dia boleh buat kan? Anak dia pun seorang wanita, perempuan, dan dia pun keluar daripada rumah tu, dia pergi minta tolong jiran-jiran yang ada dekat situ, untuk menghubungi pihak polis. So sampai je polis dekat kawasan tu, memang tak boleh nak buat apalah kan, sebab semua dah meninggal. And polis terus bergegas membuka kes ini dan melakukan siasatan menyeluruh untuk menjejaki siapa dalang di sebalik kes ini. So guys, polis terus membuka siasatan. Macam Acah cakap tadi, diorang terus menjejaki siapa dalang ataupun suspek di sebalik pembunuhan kejam ini. Tapi guys, pada waktu tu mereka ni tak dapat jumpa lagi apa-apa clue yang berkaitan dengan suspek pada ketika itulah. Tapi apa yang diorang dapat sahkan, terdapat 4 mangsa yang terkorban, termasuk 1 korban yang tidak sempurna anggota badan, yakni yang macam Acah cakap tadi lah. Dan tak ada juga bahan-bahan bukti, senjata tajam dan sebagainya yang ada dekat situ. Cuma pisau tu je lah yang diorang jumpa yang ada dekat badan kakak dia. So waktu tu diorang jadi macam clueless jugalah. Sebab siasatan polis juga mendapati yang pembunuhan ini bukan disebabkan samun. Sebab keadaan rumah dia tu tak bergeledah, tak berkicau, tak serabut. Dia macam datang bunuh belah. Dia macam itulah lebih kurang. Okey, pada waktu tu guys, diorang pun cuba untuk menjejaki suspek dengan bertanya kepada orang-orang kampung yang ada dekat situ lah. And diorang juga terima beberapa laporan daripada orang kampung yang diorang nampak ada seorang lelaki dilihat keluar daripada rumah atuk yang tadi ini dengan menaiki sebuah motosikal. Dan lelaki tersebut merupakan cucu kepada si mangsa, cucu lelaki dia. So orang kampung mesti kenal lah. Dia macam last nampak cucu dia yang keluar tadi. And dia ada jumpa juga ayah dia dan sebagainya. So waktu tu dah ada lah clue sikit-sikit. Okay, so pihak polis pun tak buang masa. Dia terus bertindak untuk menjejaki anak lelaki ni tadi bagi membantu siasatan. Okay guys, 4 hari bulan tu settle, habislah. Dan sebagainya tu berlaku selepas itulah. Macam Acah cakap tadi lah, forensik dan sebagainya itu kita tak payah nak tegang lah. Of course lah, polis akan settlekan segalanya kan. Tapi guys, pada 5 Januari tahun 2010, which is keesokan harinya, sekitar 4-5 minit petang, ada seorang polis bantuan yang bertugas di kawasan stesen LRT Masjid Jamek. Dia kata dia terlihat ada seorang lelaki yang mirip dengan suspek yang diorang tengah jejaki. So Acap tak sure lah macam mana info ni disebarkan oleh pihak polis. Adakah itu daripada melalui gambar ke, tak sure lah. Waktu tu social media rasanya tak kuat lagi kan. Acap rasa adalah info kan, sebab diorang pun polis kan. So bila polis bantuan dikata dia ternampak muka yang macam polis ni cari, polis ni pun pergilah nak pergi tanya dia, nak pergi tanya brother ni, kau ke yang dalam gambar ni, ataupun dia cuba nak sahkan je lah. Polis saja je nak pergi siasat kan. So waktu polis ni cuba nak mendekati lelaki tersebut, lelaki ini tiba-tiba bertindak menyerang polis ini dengan mengeluarkan sebilah pisau. Tapi disebabkan dia pihak polis, dia tahulah macam mana nak self defend, dan dia berjaya menangkap lelaki tersebut dan membawa lelaki tersebut ke balai polis IPD Dangwangi. Dan diorang dapat mengesahkan bahawa individu tersebut adalah orang yang diorang cari, itulah suspek yang diorang cari, which is cucu kepada si mangsa. Dalam soal siasat yang berlaku di balai polis tersebut, suspek telah pun mengaku bahawa dialah yang telah mengerat, dan dia juga bagi statement yang mengejutkan. Dia kata kepala ayah dia tu memang dia simpan. Dia kata, lepas tu polis tanya dia, kau simpan dekat mana? Asal kau nak kena simpan? Saya tak ada simpan kat mana-mana, saya tanam je. Dia kata macam tu. Macam mana kau tanam pula? Kau tanam kat mana? Saya dah bawa kepala ayah saya ni daripada Negeri Sembilan. Saya naik bas, saya letak dalam plastik hitam. Saya naik bas dekat stesen bas Tampin, dan saya beli tiket pergi Shah Alam.
Dia kata macam tu. So waktu tu bila polis dah dengar statement orang ni, of course lah polis nak cari dekat mana dia pergi tanam je kepala ayah dia tu sendiri kan. And bungkusan yang dikatakan oleh suspek itu telah pun ditemui di tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam, dan difahamkan dia telah menanam kepala itu sedalam 2 kaki guys. And berdasarkan laporan siasatan, suspek ini juga tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan juga bukan seorang yang panas baran dan mengalami apa-apa masalah mental lah, menurut apa yang diorang dapat lah. Tapi guys, waktu tu polis pening jugalah. Apa functionnya, apa motifnya kau pergi bunuh? Ada bergaduh ke hari tu? Ada bertekak ke soal harta ke? Apa motif kau sebenarnya kan? So waktu diorang tengah soal siasat, yang suspek ni bagi tahu dia pergi bunuh ataupun dia pergi ke rumah atuk dan juga rumah dia sendiri disebabkan dia terdengar satu bisikan suara dan dia terlihat beberapa tulisan yang muncul di dinding rumahnya, seolah-olah memberi isyarat ataupun arahan kepada dia untuk membunuh semua mangsa-mangsa yang ada. Dan suara itu juga dipercayainya sebagai kuasa agung dan menganggap mangsa-mangsa yang dia bunuh ni adalah syaitan yang menyamar jadi manusia dan perlu disingkirkan. Macam tu lah lebih kurang ayat dia. So benda ni agak deep sikit, kita susah sikit nak cakap, tapi macam tu lah. Dia kata dia terdengar something yang luar daripada jangkauan manusia. Dia ternampak tulisan. Senang cerita dia macam dimanipulate dan dikontrol untuk membunuh semua yang ada kat situ. Okay guys, so selepas diambil kira daripada keterangan suspek, and pihak mahkamah pun terus memerintahkan bahawa suspek perlu menjalani pemeriksaan mental selama 2 bulan berikutan dengan macam aku cakap tadi lah, kenyataan yang dia katakan berkaitan dengan suara-suara halus yang dia dengar. Okey, selepas beberapa pemeriksaan yang dilakukan terhadap suspek, pihak sekretari akhirnya mengesahkan bahawa suspek menghidapi skizofrenia yang menyebabkan dia ni sering berhalusinasi, dan pihak mahkamah juga tidak dapat meneruskan apa-apa kehukuman terhadap suspek kerana dia disahkan telah pun hilang kewarasan akal. Dan ada sumber mengatakan punca penyakit mental suspek ini sebenarnya berlaku ketika dia ni, macam mana nak kata, dia ni kerap disakiti lah sebenarnya. Dia ni pernah dikecewakan dan beberapa kali jugalah pernah putus tunang. Dan end of this story macam mana Achan nak cakap is all about mental health. Mental health kan. Kita tak adalah tuduh orang bukan-bukan. Cuma sebelum kes ini berlaku, Achan rasa dia pun tak tahu yang dia dalam fasa itu. And lepas kes ini berlaku, pihak mahkamah pun dia suruh bawa pergi, pergi cek dan sebagainya, baru dia disahkan ada penyakit schizophrenia tadi, schizophrenia tu kan, which is penyakit yang agak bahaya juga. And korang boleh google lah term dia kan. And kes ini kalau nak kata ambil pengajaran, dia sebenarnya benda dah jadi, tetap dah jadi. And Acap minta korang untuk sedekah Fatihah kepada semua mangsa yang telah pun kembali ke rahmatullah kan. And of course lah, kalau kita letak kita dekat adik dia tu tadi tu yang baru balik sekolah tu kan, trauma itu pastilah mungkin akan bertahun untuk dia telan apa yang telah terjadi, yang dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. And benda-benda macam ni kena bendung lah sebelum benda yang lebih besar ataupun benda yang lebih kita tak boleh nak jangka tu jadi. Okay, so mental health is a problem, but a problem can be solved, while mental health have to be care. So benda-benda macam tu kita kena take note lah. Jaga diri lah, jaga diri. Kita sekarang punya zaman memang torture dia dahsyat lah. 2010 kan kes ni. And aku rasa benda ni tak mustahil untuk ada lagi di masa-masa akan datang kalau kita tak jaga je daripada sekarang. Kita tahu life kita sekarang challenge, macam-macam lah jadi pressure dia bukan-bukan lah sekarang. So aku harap korang boleh jaga diri korang, and insyaAllah kalau sentiasa rasa kosong tu, kembalilah kepada dia untuk diisi. Okay, kita jumpa lah di video akan datang guys. See you when I see you. Ciao lu. Assalamualaikum. Bye.